Kepentingan falsafah ekonomi kepada kita. Perkataan falsafah berasal daripada dua perkataan dalam bahasa Greek kuno, philosophia. Philos bermakna cinta dan sophia bermakna kebijaksanaan, yang akhirnya membawa makna cintakan kebijaksanaan yaitu love of wisdom atau sahabat kepada kebijaksanaan yaitu friend of wisdom. Perkataan sinonim falsafah ialah kepercayaan, ideologi, isme, konsep, sikap atau pegangan sesuatu kumpulan. Definisi falsafah secara amnya merupakan pengkajian umum yang merujuk kepada asas mengenai hakikat sesuatu realiti, kewujudan atau kejadian, ilmu pengetahuan, nilai, akal, minda dan bahasa. Perkata falsafah mempunyai ciri-ciri seperti satu usaha pemikiran yang tuntas dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Berfalsafah juga adalah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran, tentang segala sesuatu yang dimasalahkan, dengan berpikir secara radikal, sistematik dan sejagat. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, perdagangan internasional, kebijaksanaan pemerintah, hingga efisiensi. Ekonomi ditakrifkan sebagai domain sosial yang menekankan amalan, wacana dan ungkapan bahan dikaitkan dengan pengeluaran, penggunaan dan pengurusan sumber. Agen ekonomi boleh jadi individu, perniagaan, pertubuhan. Kepentingan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara Malaysia ialah menyediakan peluang pekerjaan yang luas sama ada dalam sektor awam atau sektor swasta dan meningkatkan taraf penduduk juga adalah salah satu kepentingan falsafah ekonomi. Peluang pekerjaan yang luas meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya meningkatkan taraf hidup penduduk karena mereka mempunyai kuasa beli untuk mendapatkan keperluan hidup yang lebih baik. Malaysia terdapat sektor maritim memainkan peranan penting terutamanya dalam aspek ekonomi negara. Lautan berfungsi sebagai laluan perkapalan, perkhidmatan, pengangkutan air, pelancongan, pembinaan dan penyelenggaraan kapal dan juga menawarkan perkhidmatan pelabuhan. Lautan juga penting karena ia adalah sumber air dan makanan buat penduduk di sebuah negara. Pada tahun 2020 dunia dan negara kita dilanda satu wabak yang berbahaya ialah coronavirus COVID-19. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Desember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 mempunyai simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Penyakit yang berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. COVID-19 menyebabkan seluruh sektor ekonomi di dunia terpaksa disekat karena masyarakat perlu duduk di rumah untuk sementara waktu untuk mengelakkan penularan wabak tersebut berleluasa. Penularan wabak COVID-19 telah memberi kesan kepada ekonomi negara apabila banyak operasi perniagaan dan perkilangan terpaksa ditutup akan menjejaskan pendapatan syarikat dan para majikan yang bergelut untuk memastikan kelangsungan perniagaan mereka terus bertahan. Ini mengakibatkan banyak majlis terpaksa dibatalkan dan juga aktiviti-aktiviti yang dirancangkan terpaksa ditunda bagi mematuhi arahan kerajaan untuk tidak melaksanakan aktiviti-aktiviti terbabit ketika wabak COVID-19 berleluasa di negara ini. Pembelajaran secara bersemuka telah digantikan dengan pembelajaran secara atas talian bagi memastikan proses pembelajar para pelajar terus dijalankan. Kesulitan menjalankan pembelajaran atas talian juga dihadapi oleh pelajar yang kurang berkemampuan untuk memiliki komputer bagi mengikuti kelas-kelas yang dijalankan. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, tumpuan utama adalah pada strategi memaksimumkan pencapaian ekonomi melalui pelaburan dan infrastruktur. Namun ia membawa kepada masalah dua keseimbangan agihan aktiviti ekonomi dan menyebabkan pengenalan sesuatu kaum mengikut fungsi ekonomi dan lokasi geografi yang akhirnya membawa kepada rusuhan kaum.
Pada 13 Mei 1969, kesan kegagalan satu falsafah ekonomi dan kesan ekonomi yang berjaya ialah ketidaksetaraan pembangunan di Malaysia dulu sangat bergantung kepada latar belakang sejarah. Dari segi faktor dalaman, ianya adalah disebabkan oleh lokasi pelabuhan strategik, sumber biji timah serta pertanian moden ladang getah yang tidak seimbang antara negeri. Dari segi faktor luaran pula, ianya adalah kerana polisi pihak penjajah serta lokasi pilihan penghijrahan antarabangsa dari China dan India. Tindakan kerajaan untuk memberi kestabilan pada ekonomi negara dari sudut swasta kurangkan kos dan pendekatan digital. Pakej rangsangan ekonomi prihatin Malaysia tujuan ditubuhkan melindungi ekonomi negara kerana kerajaan tidak dapat memungut cukai kerana perniagaan sudah rugi dan kerajaan perlu membantu rakyat untuk menampung perbelanjaan dan biayai keperluan rakyat. Kerajaan perlu membantu rakyat mendorong usaha pihak industri, pihak perniagaan dan rakyat telah bekerja dalam sektor sama ada kecil, sederhana atau besar supaya dapat pertahankan perniagaan serta elakkan pekerja yang dibuang kerja atau diberhentikan dan lain-lain lagi. Dalam pakej rangsangan kita adakan subsidi upah supaya dapat membantu mengurangkan beban kewangan syarikat, memudahkan aliran tunai perniagaan yang terjejas, merangsangkan permintaan bagi perjalanan dan pelancongan dan juga membantu individu yang terjejas. Sektor perkilangan, media komited untuk menyokong pihak berkepentingan semasa COVID-19. Program imunisasi industri perkongsian awam swasta COVID-19 PIKAS menyedari kepentingannya dalam menyokong rangkaian bekalan produk dan perkhidmatan utama. MITI mempercepatkan pencapaian imuniti kumpulan PIKAS untuk menyelaraskan imunisasi pekerjaan pengeluaran. Sektor pertanian, kemudahan kredit yang disediakan melalui program pinjaman pertanian makanan dan mikrokreditkan Bank Simpanan Nasional (BSN) dapat mengurangkan masalah mudah tunai dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana PKS. Sektor pelancongan, kerajaan negeri melalui Tourism Selangor bersedia untuk menggiatkan semula sektor pelancongan di negeri Selangor dengan memperkenalkan sokongan atau insentif yang boleh digunakan oleh kebanyakan pemain industri pelancongan di negeri Selangor. Kesimpulannya, ramai pihak yang terlibat dalam usaha membangunkan ekonomi negara. Maklumat mengenai risiko jangkitan dan langkah kawalan juga harus disampaikan kepada seluruh penduduk melalui rangkaian sosial dan media. Semasa penularan wabak COVID-19, tidak semua sektor ekonomi boleh beroperasi kecuali perkhidmatan pembuatan boleh beroperasi dalam tempoh tersebut seperti pertanian, perikanan, penternakan, peladangan, komoditi, perdagangan dan pengedaran. Industri-industri dalam Malaysia haruslah mengikuti SOP dan arahan yang diberikan oleh kerajaan dalam tempoh-tempoh tertentu dalam pengurangan wabak kes COVID-19. Ini juga supaya ekonomi negara dapat distabilkan. Kesemua badan kerajaan dan badan swasta serta juga rakyat Malaysia haruslah bersepakat memulihkan keadaan dan ekonomi negara.